Ya, baiklah. Kita akan mengikuti satu segmen wawancara berkenaan dengan bahasa isyarat. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan perkenalkan ni tetamu kita ni. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Dayang Amirah Syahirah binti Haji Zulaihi, iaitu Ketua Penganjur Bengkel. Dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Zul Hanafi bin Awang Muhammad, iaitu selaku perhubungan awam dan media sosial bagi bengkel tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk pagi ini kita difahamkan juga ya antara bengkel ini dan tadi berkesempatan juga kita sikit sebanyak mengongsikan bersembang sedikit kepada Auda, di mana mereka ini sebenarnya juga adalah mahasiswa dan juga mahasiswi. Jadi mungkin dapat dikongsikan lebih lanjut mengenainya. Okey, sebelum itu sebenarnya kumpulan kami ini terdiri daripada Youth Outreach Team lah namanya. So ia terdiri daripada mahasiswi dan mahasiswa Universiti Brunei Darussalam yang sedang menjalankan Discovery Year bagi Community Outreach Program. Okey, so seramai 8 orang ini kami mempunyai latar belakang berbeza lah, sama major pun berbeza. As for saya sendiri, saya mengambil sosiologi. Dan rakan-rakan juga ada mengambil history, English linguistic dan geografi. So sepanjang Discovery ini kami di bawah penyeliaan Yang Berhormat Dayang Karunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan baru-baru ini juga kami baru saja selesai menjayakan projek sehari bersama Warga Emas dan Projek Bengkel Bahasa Isyarat, berkolaborasi bersama Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan Brunei Darussalam, dan insya-Allah juga dalam masa akan datang ini kami juga akan mengadakan beberapa projek lagi untuk bulanan ini, seperti pengagihan poster mental, kesihatan mental, dan untuk bulan November kami juga akan membuat sexual harassment forum, mental health awareness, kira macam talk show lah untuk orang awam juga. And our last event would be pasal charity event for saving stray animals. Alhamdulillah. Jadi tadi ada diterangkan juga ya, yang pada masa ini sedang menjalani Discovery Year. Jadi berapa lama ni sebetulnya Discovery Year ini di Universiti Brunei Darussalam, dan apa sebenarnya yang dikongsikan di dalam bengkel tersebut, dan mungkin dari mana datangnya timbulnya idea untuk mengendalikan bengkel bahasa isyarat ini? Kami sendiri Discovery Year ni untuk selama 16 minggu. Jadinya selama 16 minggu itu kami mengeluarkan segala idea untuk apa yang akan dijalankan, apa yang akan disumbangkan, juga ke masyarakat umum. Ini seperti yang dijelaskan tadi pasal projek Bengkel Bahasa Isyarat. Ini adalah kolaborasi bersama Persatuan Orang Pendengaran Kebangsaan Brunei Darussalam, di mana pihak persatuan telah menjadi fasilitator atau tenaga pengajar untuk peserta yang mengikuti bengkel yang kami anjurkan ini. Selain daripada itu juga, bengkel ini dijalankan pada bulan September, oleh kerana bulan September ini adalah bulan orang kurang pendengaran, Minggu Orang Kurang Pendengaran, iaitu pada 23 September hingga 30 September, dan Hari Bahasa Isyarat pada 23 September. Bengkel bahasa isyarat ini yang kami anjurkan ini kami adakan pada 25 dan 26 September yang lalu, di mana bengkel tersebut dijalankan selama 2 hari, dan selama 2 hari ini juga para peserta akan belajar basic sign language atau bahasa isyarat secara umum. Selama 2 hari tersebut mereka akan diajar dalam 6 topik, iaitu huruf, angka, warna, persalaman dan kata kerja. Minta maaf, ada 5 topik. 5 topik sebetulnya ya? 5 topik. Dan alhamdulillah juga seramai 50 peserta yang mendaftar
dan mengikuti bengkel bahasa isyarat yang kami anjurkan ini. Jadi itu yang sesi bagi bulan September. Adakah ia akan diadakan lagi di akan datang ataupun ianya hanya dilakukan pada pada bulan September tersebut? Buat pada masa ini pasal bengkel itu untuk bahasa isyarat yang basic. Jadinya kami adakan yang basic lah saja, yang secara umumnya lah saja. Tapi untuk lebih lanjut, diorang dapat kontak Persatuan Orang Kurang Pendengaran ini untuk belajar lebih lanjut lah, ikut level-levelnya. Ya, jadi ini bermakna tadi ada disebutkan 50 peserta ya? 50 peserta. Memang sambutannya agak menggalakkan ya. Biasanya daripada kalangan mana nih mereka yang menyertai? Mungkin mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang sudah belajar sedang belajar ataupun macam mana? Jadinya yang kami beritahu tadi 50 orang peserta kan. Dari segi jantina, kebanyakannya ialah 80% itu dari kalangan wanita, perempuan, dan selebihnya lelaki. Dari segi umur pula sangat bervariasi lah. Semuda umur 18 tahun sehingga warga emas pun ikut juga dalam 70 tahun. Jadinya kami bukakan secara umum lah untuk belajar itu. Indah kami menterhadkan berapa umurnya, apa latar belakangnya. Jadi kami dibukakan saja kepada sesiapa pun ya. Tidak ketinggalan juga. Ya, silakan. Pegawai kerajaan pun turut mengikuti bengkel yang kami adakan ini dari Biro Kawalan Narkotik. Diorang pun macam sangat tertarik ya? Apa? Tertarik dengan bengkel sangat tertarik dan mereka menunjukkan yang mereka tu semuanya look forward to this bengkel lah. Sepatutnya the Biro Kawalan Narkotik itu akan membawa 10 orang peserta, tetapi sebab sambutan yang terlalu ramai dan menggalakkan, kami terpaksa menterhadkan dari pegawai kerajaan ini kami hanya mampu menerima 4 orang saja. Daripada 10 menjadi 4 orang ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini satu lagi usaha yang cukup menyertai baik ya bagi mereka yang mengikuti program Discovery ini. Jadi mengambil kesempatan ataupun peluang menggunakan bengkel bahasa isyarat ini memberikan kesedaran juga kepada kita ni ya. Untuk mengetahui bahasa komunikasi ini. Jadi yang tidak menggunakan suaranya kita ni ya, yang kita ni dengan menggunakan pergerakan tangan dan badan saja ya. Itulah. Namun mungkin dapat dijelaskan juga kepada penonton kita ni ya, mengapa sebenarnya, apakah objektif sebenar bengkel bahasa isyarat ini diadakan? Sebenarnya objektif dan tujuan kami mengadakan bengkel bahasa isyarat ini because kami sendiri Azbelia di Brunei Darussalam menyedari bahawa akses tu bahasa isyarat itu tidak mudah. Tidak semua orang berpeluang untuk mempelajarinya. Betul. So kami mau meneraskan bahawa yang kepentingan bahasa isyarat itu perlu lagi ditunjukkan kepada masyarakat awam di negara kita inilah. Sama yang kedua, di antara objektif yang perlu kami lihat sebelum mengadakan bengkel ini, seperti yang saya katakan tadi, untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk mempelajari dan mengenali bahasa isyarat. Dan yang ketiga juga untuk memastikan yang komunikasi di antara dua hala between orang yang berkeperluan khas dengan individu yang dapat mendengar. So kami sendiri mahukan yang komuniti kita ni itu lebih inklusif, lebih senang lebih senang berkomunikasi dengan orang yang kurang upaya macam mana ni. So because Tani sendiri pun kalau Tani lihat balik reflect like Tani Tani sukar untuk memahami orang seperti ini because Tani dah ada kelebihan untuk mempelajari or peluang untuk mempelajari bahasa isyarat itu. So disebabkan itulah juga kami mengadakan bengkel bahasa isyarat ini. Dan saya masih ingat lagi di antara salah seorang peserta yang mengikuti bengkel kami itu ada mengungkapkan dalam sesi wawancara sebelum ini yang sebenarnya bahasa isyarat ini penting pasal Tani dah tahu bila kita ni tua, Tani mungkin tidak dapat mendengar, Tani mungkin payahkan bertutur, bercakap. Betul. And dengan mempelajari sedikit sebanyak asas bahasa isyarat ini,
at least bila tani tua nanti, tani dah terkajut. Tani sudah biasa yes, tani biasa. And mungkin jo indah terjadi pada diri ke tani sendiri, mungkin arah keluarga ke tani. Tapi tani tahu macam mana akan menghadapinya macam tu. Sekurang-kurangnya kita mengetahui bahasa isyarat tanya, walaupun sekadarnya kita ni asas ya. Betul. Dan juga kalau difikirkan secara ringan lah, kalau kita ni berjumpa dengan orang lain, dia juga dari jauh kata, oi, cepat tu kan lah. Jadi ada juga mungkin ada bahasa isyarat sendiri lagi orang dilihat enak je rasanya. Jadi mungkin menerusi bengkel berkenaan mungkin daripada Amirah ataupun Awang Muhammad Zul Hanafi sendiri ada juga sedikit sebanyak menangkap pelajaran berkenaan, mungkin sebagai contoh isyarat-isyarat yang ringkas. Assalamualaikum tadi. Mungkin ada sedikit maksudnya ni demo barangkali. Okey. Yang kami ingatlah saja Assalamualaikum. Macam mana tu? It's actually like this. Assalamualaikum. And for Waalaikumsalam, it's either like this, macam kan? Cuma ni Waalaikumsalam and terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. And terima kasih. Okay, InsyaAllah karang sebelum menutup tirai kita mencuba. Ya, Alhamdulillah. Baiklah, nampaknya kita akan mengikuti lagi lebih lanjut mengenai dengan bahasa isyarat ini. Jadi kita berehat seketika lah ya. Kita akan kembali di Rampai Pagi selepas ini. Apa yang Biskita baru lihat adalah satu kecemasan yang dipanggil jantung terhenti mengejut. Ini boleh terjadi kepada orang yang tidak dikenali, orang yang tersayang atau Biskita sendiri. Jadi, apa itu jantung terhenti mengejut? Jantung terhenti mengejut terjadi apabila terdapat masalah dalam sistem elektrikal jantung. Jadi, jantung berhenti berfungsi dan badan kita tidak akan mendapat oksigen dan nutrien yang diperlukan. Ini boleh menyebabkan kerosakan organ atau lebih teruk lagi, kematian. Kajian pada tahun 2020 menunjukkan bahawa kadar survival jantung terhenti mengejut di Brunei agak rendah jika dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi, untuk membuat perubahan, Biskita boleh menyelamatkan nyawa orang dengan asas bantuan hayat, iaitu BLS. Dan inilah caranya. Pastikan tempat kejadian selamat terlebih dahulu. Periksa persekitaran Biskita untuk sebarang bahaya terhadap Biskita, mangsa dan orang lain. Kemudian, periksa tindak balas mereka. Tepuk bahu dan tanya jika mereka okey. Sekiranya mereka tidak bertindak balas, bermaksud mereka tidak bergerak, bercakap atau berkedip, jerit meminta pertolongan berdekatan. Seterusnya, periksa pernafasan. Lihat dada untuk pergerakan selama 5 hingga 8 saat sahaja. Segera hubungi ambulans. Mulakan 30 tekanan dada. Ini adalah untuk memastikan bahawa darah tetap dibekalkan ke seluruh badan. Ulangi sehingga ambulans dan paramedik tiba. Jantung terhenti mengejut juga dapat terjadi di tempat awam. Cara menanganinya adalah sama, tetapi dengan penambahan first aid kit dan AED yang boleh didapati di tempat awam. Sekiranya Biskita tahu mangsa selamat dan yakin untuk melakukannya, dengan menggunakan poket mask yang disediakan dalam first aid kit, lakukan tekanan dada dan bantuan pernafasan mengikut urutan 30 ke 2.
Sekiranya AED tersedia dan BizKita tahu bagaimana menggunakannya, hidupkan AED terlebih dahulu. Kemudian, ikuti arahan yang diberikan. Ini adalah untuk mengembalikan irama jantung yang normal. Ulangi 30 kedua sementara AED digunakan sehingga ambulans dan paramedik tiba. Buatlah perubahan. Selamatkan nyawa. Your heart matters. Your heart matters. Jantung BizKita, kami peduli. Your heart matters. Jantung BizKita, kami peduli. Jantung BizKita, kami peduli. Your heart matters. Your heart matters. Your heart matters. Jantung BizKita, kami pedulikan. Your heart matters. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Auda yang masih setia bersama kami. Yang mana kita ni sebenarnya masih berada di segmen wawancara mengenai dengan bengkel bahasa isyarat yang telah pun diadakan ya sebetulnya kali pertama tahun 2020 selama 2 hari bermula 25 hingga 26 September 2020 dan ini dikendalikan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil program Discovery Year. Jadi mereka telah pun mengambil inisiatif ya bengkel bahasa isyarat ini sebagai memberi kemudahan dan juga kesedaran kepada orang ramai khususnya mengenai dengan pentingnya komunikasi bahasa isyarat. Dan untuk seterusnya juga akan kita tanyakan. Saksikan barangkali gambar. Kita ada gambar ni sebetulnya. Di kesempatan ini juga bengkel gambar bengkel yang bahasa isyarat diadakan pada bulan September yang lalu mungkin dapat juga dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini sama-sama kita melihat gambar-gambar berkenaan ya di pagi ini. Antaranya mungkin pada bengkel ini diadakan ya. Baik, untuk gambar yang pertama mungkin dapat dijelaskan sebentar lagi akan dapat kita saksikan di Kajian TV Auda. Dan ini mungkin dapat dijelaskan. Ini salah seorang dari bukan salah seorang peserta kami yang ikut. Di tempat kami mengadakan bengkel tersebut di Stadium Negara Sarawak ya. Kami memakai 2 bilik. Ini di sini ada gambar ini kami di bilik lecture theater dan di sana kami daripada 50 orang peserta tu kami bahagikan kepada kami pecahkan kepada dua kumpulan supaya senang untuk mengajar apa-apa. Dan mungkin pada ketika ini ini adalah ini di bilik media. Jadinya kumpulan yang satu lagi. Dan itu adalah tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya dari Persatuan OKP sendiri. Seterusnya. Ini apa nih gambar tenaga pengajar tenaga pengajar juga. Sama juga. Baik, dan seterusnya juga ini adalah gambar yang tadi keadaannya lah. Dan juga ini adalah peserta yang mengikuti ya. Antara peserta-pesertanya lah ya. Sebahagian daripadanya ya. Dan juga ini yang gambar lebih kurang sama yang tadi. Dan ini pula adalah barisan peserta. Bukan, ini fasilitator bersama dengan pihak penganjur semua. Baik, fasilitatornya berapa orang dan juga tenaga penganjurnya berapa orang? Tenaga pengajarnya terdiri daripada 8 orang yang diketuai oleh Yang di-Pertua Khairul Anwar bin Johari. Dan kalau bagi penganjur, kami sendiri terdiri daripada 8 orang juga yang terdiri daripada mahasiswi dan mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita ketahui ni tadi, kalau daripada ada yang Amirah daripada jurusan sosiologi dan juga Zul Hanafi daripada jurusan geografi dan mereka ini ada mempunyai 8 orang ahli kumpulan ya yang mengikuti apa ni bengkel bahasa isyarat ini. Jadi apa saja ni tanggungjawab bagi rakan-rakan yang lain ni? Dan juga termasuk Amirah dan juga Zul Hanafi untuk bengkel bahasa isyarat ini. Apa tugasan-tugasanmu?
Okey. Sebelum menjayakan bengkel tersebut, bengkel bahasa isyarat ini, kami as a team itulah have discussed what are the important roles, macam mana kami akan membagi-bagikan. Pasal this event we know is quite big, and kami pun 8 orang, kira macam susah jua lah, macam bertarik-tarik jawatan jua. So as for saya sendiri, saya adalah ketua penganjur bengkel bahasa isyarat. And saya akan ditolong oleh setiausaha saya, Ain, dengan rakan saya. And ada juga yang memegang jawatan sebagai logistik, di mana mereka tu bertanggungjawab untuk pengurusan segala meja kerusi, apa yang diperlukan, projektor, komputer riba. And kami juga menyediakan jamuan juga pada hari bengkel dijalankan itu. So kami memerlukan orang juga daripada kami untuk mengontak segala pihak caterer dan memastikan makanan itu sampai pada waktunya cukup. And selain daripada itu, kami juga memerlukan seseorang yang dari perhubungan awam ataupun media sosial untuk menyampaikan bahawa bengkel isyarat ini akan berlangsung lah, iaitu yang diketuai oleh Hanafi lah, atau bahagian Hanafi. Ia yang membuat segala media sosial apa tu. Ada lagi kah? Jadinya dari segala perhubungan awam dan media sosial itu, mostly dari media sosial, di sanakah tempat kami untuk mempromokan bengkel kami ini sebelum untuk supaya peserta-peserta tu mendaftar apa. Lepas itu dari bahagian perhubungan awam juga, dari sana kami reach out to segala media-media macam RTB juga, media permata, segala pelita Brunei apa. Jadinya di sana macam tempat kami tempat kau ni lah reach out untuk membagi segala siaran akhbar apa, maklumat penting. Jadi bermakna 8 orang ini diberikan tugasan sendiri dan juga melakukannya secara berkumpulan tanpa ada mereka yang mungkin ada pihak atasan yang cuba untuk membantu bes kita. Ada juga ataupun memang sepenuhnya daripada hasil daripada kumpulan ini sendiri. Ada juga, tapi at first the idea satu, we pitch it out dulu to our supervisor, macam membagi tahulah apa yang sebenarnya buah fikiran yang kami fikirkan ini, sebenarnya apa yang event yang akan kami buat ini lah. So kami punya supervisor yang berhormat Khairunisa pun ada membagi juga sedikit sebanyak pendapat dan membantu juga mencekkan segala surat menyurat kami untuk peminjaman tempat dan untuk memanggil atau berkolaborasi dengan Persatuan Orang Kurang Pendengaran Atwa. So segala surat menyurat apa memang akan dicek terlebih dahulu sebelum dihantar. Dan segala bajet apapun akan dibincangkan dengan kami punya supervisor. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita dapat saksikan ni adalah antaranya keadaannya lah ya, mereka yang menyertai bengkel bahasa isyarat. Jadi kita ada lebih kurang daripada 2 minit. Lebih kurang dalam 1 minit lah ya. Sebagai kesimpulan, harapan ataupun ialah saranan kepada orang ramai berkenaan dengan bengkel bahasa isyarat yang telah pun diadakan ini. Mungkin ada perancangan lain ataupun bagaimana? Jadi Okay, so for harapan kami menjayakan bengkel ini, kami berharaplah supaya macam the bengkel ini is very useful to the community, dapat membantu sedikit sebanyak untuk diorang untuk memahami lagi asas bahasa isyarat ini, dan supaya orang ramai itu lebih peka lah dengan kewujudan bahasa isyarat ini, bukannya saja kan berkomunikasi ini dengan cara bertutur cuma ni, tapi sebenarnya boleh juga dengan signing. So harapan juga lagi supaya agar yang ilmu yang diperolehi oleh peserta-peserta semasa hadir bengkel tersebut, supaya ilmu itu terus dapat diberikan lah ya, dilanjutkan, dicurahkan, dipraktikkan dan dikongsikan. Ya, betul sekali. Jadi apapun kita ucapkan syabas dan tahniah ya kepada Amirah dan juga Zulhanafi dan juga rakan-rakan yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan ini akan memberikan manfaat kepada orang ramai juga ya. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.